Dan firman-Nya lagi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahawa segala harta dan anak cucu kamu adalah fitnah bagi kamu. Semuanya itu bukan daripada amal akhirat. Dan di sisi Allah itu balasan yang amat besar bagi amalan akhirat. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat akhlak-akhlak mazmumah. Dan dalam pertemuan yang lepas kita dah lihat sebahagian daripada sifat yang tercela ataupun sifat keji yang ketiga, iaitu hubbul mal, kasih ataupun cintakan harta. Dalam ayat sebelum ni didatangkan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut harta benda dan segala anak cucu itu adalah perhiasan hidup dunia. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Ini ayat yang kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas, masih lagi di bawah tajuk hubbul mal, cinta ataupun kasih kepada harta. Cinta ni adalah mailul qalb. Dia adalah kecenderungan hati kepada mahbub, kepada apa yang kita cintai. Dan cinta ini bila ia berputik dan ia ada dalam jiwa kita, maka seluruh hidup kita ini akan memenuhi kehendak mahbub. Sebab itu tasawuf mengajak murid-muridnya supaya menyintai Allah, membuang segala cinta yang lain selain daripada Allah. Kerana cinta ini akan menyebabkan muhib ataupun kekasih itu akan berada dalam keadaan memenuhi segala kehendak kekasihnya. Bahkan dia akan membelakangkan kehendak dirinya demi memenuhi kehendak kekasihnya. Itu cinta. Maka kalau seseorang itu kita bayangkan dia meletakkan cintanya pada Allah, seluruh hidup dia akan berusaha memenuhi cinta kekasihnya, iaitu Allah. Sebab tu kita boleh tengok hidup dia dalam taat kepada Allah Ta'ala. Hidup baginda Nabi, Sayyidul Muhibbin, penghulu kepada pencinta. Dan yang dicintai oleh baginda Nabi ialah Allah. Zat yang selayaknya untuk dicintai. Maka bila mana baginda Nabi menyintai Allah, kita boleh lihat seluruh kehidupan baginda adalah merupakan ibadah. Tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, saya sebut dalam kuliah di tempat lain,
apa-apa sahaja yang terbit daripada Nabi dan Rasul, dia tak lari daripada perbuatan itu adalah wajib ataupun sunat. Tak ada di Nabi dan Rasul perbuatan itu adalah perbuatan makruh, apatah lagi haram. Yang ada di Nabi hanya perbuatan yang wajib dan yang sunat, yang harus berlaku dalam hidup para Nabi dan Rasul pun dia jadi ibadah. Kahwin Nabi ibadah. Sepanjang hidup Nabi dengan isteri dia, dengan anak dia, ibadah. Makan Nabi ibadah. Tidur Nabi ibadah. Sebutlah juzuk mana pun benda harus dalam hidup kita umat, dalam hidup para Nabi dan Rasul, dia adalah ibadah. Kerana setiap Nabi dan Rasul, apa yang diletak di hadapan mereka ialah memenuhi kehendak kekasihnya, iaitu Allah. Itu hub. Jadi bila seseorang itu ada hubbul mal, maka seluruh kehidupan dia ataupun seluruh hatinya diletakkan untuk memenuhi keinginan harta ni. Maka bila hati dia hanya memikirkan memenuhi keinginan berharta benda ini, pastilah akan berlaku cuai lah. Kita orang awam, kita yang tidak maksum ini pasti akan berlaku kecuaian. Cuai pada benda bukan maksiat, sia-sia. Dia lebih teruk daripada tu lagi ialah cuai sampai tahap langgar perintah Allah Ta'ala, melakukan perkara yang haram. Bahkan lebih teruk daripada tu lagi, boleh jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tu, wal-iyadzu billah. Puncanya mari daripada hubbul mal. Bila orang bagi tahu satu-satu hukum, haram hukum ni rasanya fatwa ulama. Haram kok mana? Halal. Serupa dengan transaksi biasa je. Contoh apa yang ada dalam apa? Dalam Shopee ke apa tuan-tuan? Yang apa? Bayar secara ansuran. Nama apa tahu, istilah dia pay apa tahulah, tapi mula dengan pay lah. Saya pernah terbaca satu artikel yang ditulis oleh agamawan yang memang bidang dia bidang muamalat, pengajian dia, pendidikan dia ataupun ijazah dia dalam bidang muamalat. Dia ada tulis satu artikel, dia beritahu transaksi yang dibuat di dalam Shopee itu tak memenuhi kehendak syariat. Tak tahulah sekarang ni ikut Shopee dah ubah, Allah alam. Dululah saya baca maknanya tak ada lah tahun lepas, tahun ni juga, tapi dah berbulan-bulan lah maknanya. Ikutlah Shopee bila dah di-viralkan begitu, maka dia pun tukar transaksi itu jadi memenuhi kehendak syariat tu, wallahu alam. Cuma nak beritahunya, kita ni bila tengok sesuatu kadang-kadang tak meletakkan syariat dulu. Tengok ni ansuran ni, tak tanya dulu kira ansuran serupa lah ke? Ansuran bank, ansuran tu, ansuran ni, Aeon bank ke apa tuan-tuan? Aeon ke apa ke? Kira pukul rata. Serupa belakang ni. Padahal boleh jadi di sisi orang yang faqih dalam bidang muamalat, pada dia ada gharar, ada benda-benda yang menyebabkan transaksi tersebut tidak halal. Yang ni halal, yang ni tak halal. Yang ni menepati syariat, yang ni tak menepati syariat. Benda ni berlaku pada kita orang agama Islam sekalipun. Kalau kita tak cakna dalam soal ini, kita meletakkan kehendak kita terhadap kebendaan harta benda itu melebihi daripada syariat. Jadi saya nak sebutnya ialah bila ada hub, maka kecintaan kita, hidup kita adalah memenuhi kehendak kekasih. Ni tuan-tuan duduk di dalam bulan Maulid. Bulan Maulid ni bulan apa? Rabiul Anwar. Bulan bulan bercahaya.
bulan yang dipenuhi dengan cahaya, bulan untuk menghayati, bulan untuk menzahirkan, bulan untuk melahirkan dalam diri kita cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi cinta dan Nabi kasih, ada satu golongan yang Nabi kasih, Nabi cinta, sehingga Nabi sebut istausu bin nisa'i khaira. Kalau benar kita kasih pada Nabi, saya ambil satu contoh ni nak sebut tentang cinta. Kalau benar kasih pada baginda Nabi, cinta pada baginda Nabi, maka cintailah golongan yang dicintai oleh Rasulullah, iaitu perempuan yang bergelar isteri. Anak perempuan. Ini satu kelompok Nabi pesan kepada lelaki, istausu bin nisa'i khaira. Aku pesan, aku wasiat kepada kamu, buat baik dengan golongan ini. Golongan ini adalah golongan dicintai oleh baginda Rasulullah. Cinta pada Nabi dengan menyintai golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Meletakkan cinta kita dalam cinta Nabi, iaitu Nabi menyintai golongan ini, maka cintalah golongan ini. Hari ini tuan-tuan boleh lihat isu rumah tangga, kenapa berlaku ni? Suami isteri bergaduh boleh jadi benda biasa lagi, dengan kekerasan. Isteri dipukul, isteri cedera, isteri luka, anak ditendang, dipukul, diseksa dan sebagainya. Kenapa ni? Di lisan duk sebut ni aku cinta pada Rasulullah. Ini golongan yang Nabi sebut aku sayang dan aku cinta. Kenapa tak cintai golongan ini kalau benar menyintai Rasulullah? Ni nak bagi tahu cinta, nak sebut cinta ya ni. Andai cinta pada Rasulullah, maka seluruh hidup kita menurut kecintaan kekasih kita. Bila mana kekasih menyintai, kita turut menyintai dia. Tuan-tuan tengok, baca kisah Abdullah bin Umar. Kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar ni orang yang menyintai Rasulullah. Di mana tempat Rasulullah berdiri di dalam masjid, di situlah dia berdiri untuk solat. Di mana tempat dia tahu Nabi letak dahi untuk sujud, di situlah dia cuba letak dahi dia untuk sujud. Di mana dia tengok Nabi lalu, Nabi berhenti, Nabi senyum, di situlah dia lalu, dia berhenti, dia senyum. Walaupun dia tak tahu kenapa Nabi buat begitu. Kerana keinginan dia berada dalam keinginan kekasih dia. Kehendak dia berada dalam kehendak kekasih dia. Dia tidak ada kehendak seolah-olahnya, melainkan kehendak kekasih dia. Begitulah ibaratnya bila orang ada cinta pada harta. Keinginan dia adalah nak kepada harta tersebut. Walaupun orang mengatakan, beritahu pada dia, ini salah, ini haram, ini rasuah, ini semua tipu, scam dan sebagainya. Tak peduli. Sebab keinginan hati dia sudah berada dalam keinginan untuk mendapatkan cinta kekasih dia, iaitu harta. Sebab tu Allah Ta'ala hazar, Allah Ta'ala ingatkan, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ni, kata Allah, zinah. Bila sebut zinah ni, tak ada pun tak apa. Sebab dia perhiasan, sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Bila sebut zinah, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Zinah ni perhiasan. Kalau ibarat pada perempuan, enggak gelam mah, ratam mah. Kalau tak ada dalam rumah tangga, gelam mah, cincin mah, ratam mah, tak boleh hidup ke suami isteri? Boleh. Bahkan tak ada apa pun, ada cinta jadi antara suami dan isteri, sudah cukup untuk melayari kehidupan. Bahagia lebih daripada orang berharta benda lagi. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita Piramli. Bagaimana tingginya cinta dia pada kekasih dia. Ada apa? Tak ada apa. Kalau mak mertua tu tak khianat lah, jawab dia, bini dia tak lari. Contoh gitulah. Bini dia tak lari, duduk dengan suami dia, walaupun suami dia ni hanyalah ahli muzik. Bukannya seorang doktor kan. Tuan-tuan tengok tak cerita ibu mertua aku.
Tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan orang soleh. Kesolehan tuan-tuan hanya tengok program Maulid dalam TV saja. Tu tuan-tuan tengok dalam cerita ibu mertuaku, bagaimana kasih. Bila kasih ni, apa yang ada pada kekasih itu sudah cukup, walaupun hanya cinta saja. Tengok budak muda hari ni lah, saya selalu sebut budak muda hari ni yang bercinta, ada apa? Motor-motor ayah, duit-duit ayah bagi. Tapi antara lelaki dan perempuan ni, walaupun dia tahu lelaki tu bawa motor ayah dia, kalau lelaki tu belanja pun duit ayah dia juga. Tak ada apa pun. Baju yang dipakai oleh lelaki tu, baju dibeli oleh mak ayah dia. Spender yang dipakai tu pun spender mak ayah dia beli. Tapi boleh dia duduk di meja di Tasik Titi Wangsa dengan segelas air sirap, 2 straw minum. Kenapa tuan-tuan jadi gitu? Cinta. Berapa lama dia boleh duduk tu? Oh, berjam-jam. Sembang apa? Tak ada sembang apa pun. Tu cinta. Dia tenggelam di dalam keinginan dan kehendak kekasihnya. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita, lahirkan kita ke sini untuk mengenal dia dan menyintai dia. Tiba-tiba masuk dalam hati kita cinta kepada sesuatu daripada anugerah Tuhan, iaitu harta. Sehingga kita abaikan tanggungjawab kita. Dulu molek-molek duk mari masjid, tain tak ada motor. Boleh motor tak sampai masjid. Sebelum ada motor, molek-molek berjalan kaki. Mari daripada rumah berjalan kaki setiap 5 kali sehari sembahyang berjemaah di masjid. Boleh motor ADV 150 apa tuan-tuan? Sisi dia. Boleh yang tu tak sapa dalam masjid, sapa tempat jauh lagi daripada masjid. Dulu sebelum ada telefon, molek-molek program sehari-sehari boleh baca Quran. Boleh telefon tak baca dah Quran, duk baca Facebook. Kenapa jadi gitu? Sebab dia lari daripada landasan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Harta tidak secara mutlak tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tak benarnya lah hub kepada harta. Harta ambillah, tak ada masalah. Ambillah harta tu. Tapi jangan engkau letakkan harta tersebut sehingga masuk duduk dalam hati. Sebab hati ni adalah mahallu nazarillah. Hati ni tempat tilik Allah Ta'ala. Saat Allah Ta'ala tilik dalam hati, apa ada? Ada harta. Ibarat contoh gini, kalau bini kita ni boleh tilik dalam hati kita, ada siapa dalam hati sekarang ni? Nampak macam tawar je dengan saya ni. Sejak kita masuk umur 45, 50 ni, nampak awak makin tawar dengan saya ni. Ada siapa sebenarnya dalam hati awak? Cuba cerita. Dia kata mana ada orang lain. Saya tak ada kasih dan cinta pada orang lain. Dah awak seorang je dalam hidup saya. Cuba kalau katakanlah boleh zahir, boleh nampak ada dalam hati. Tak boleh duduk sekali. Sebelah-sebelah tak boleh duduk, serumah tak boleh duduk. Sebab apa? Nampak dalam hati tu duk ada janda tom yam tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bersifat dengan alim, bersifat dengan basir. Alim, basir ni ta'alluq dia inkishaf. Inkishaf ni maknanya tembus pandangan Allah Ta'ala. Sembunyi, susuk lah macam mana? Susuk tahu kan? Bukan susuk apa nak suruh cantik ni tak. Susuk sembunyi. Sembunyilah macam mana pun dalam lubuk hati. Lubuk. Ulul albab ni ambil daripada lubun. Lubun ni orang Melayu kita guna lubuk. Ikan-ikan tertentu dia tak ada kadang-kadang di tempat terbuka gini. Dia duduk dalam lubuk. Lubuk ni maknanya tempat yang berlumpur. Dalam lumpur-lumpur yang tak nampak. Tak nampak nak tengok sebab air tak jernih. Tapi rupanya dalam tu ada lubuk. Ada apa? Ada ikan dalam tu. Tu dipanggil lubuk. Tempat yang jauh tersembunyi dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Tak ada aku rupanya duk nak pada hamba aku juga. Yang bernama apa? Yang bernama harta. Duk nak pada hamba aku juga. Yang bernama apa? Yang bernama pangkat. Depan nanti cerita bab pangkat.
Duk nak pada hamba aku juga yang bernama apa? Kedudukan. Duk cinta pada mal, cinta pada jah, cinta pada riasah. Tak ada rupanya aku dalam hati dia. Bukan Allah, tuan-tuan, Nabi sebut la ya wallazi nafsi biyadih. Kan Nabi sebut demi diriku dalam kekuasaan Allah Ta'ala, kan? Nabi kata tak beriman seseorang itu sehinggalah aku na ahabba ilaih. Aku, kata Nabi. Aku ni, Nabi sebut aku ni manusia lagi. Tapi kalau ada Nabi dalam diri kita tak salah maknanya. Sebab apa? Sebab melalui Nabi jalan menuju Allah. Padahal Nabi ni makhluk lagi kalau nak kira. Tapi kalau ada Nabi, jawab dia tak salah. Allah Ta'ala tak marah, tak murka. Sebab apa? Sebab ni manusia yang bawa kita kepada Allah Ta'ala. Sebut nama dia je, kita akan, hati kita tak serupa dengan sebut nama orang lain. Sebut nama dia saja, hati kita tak serupa dengan sebut nama orang lain. Tak percaya terang. Supaya apa? Satu hari tu isu apa? Isu orang tak setuju dengan sebut nama Allah, kan? Zikir dengan kalimah Allah, Allah, ada orang tak setuju. Padahal kalau nak kira dari sudut apa? Dari sudut akli lah, dari sudut akal lah. Sebut kalimah ni sudah cukup untuk memberi makna pada jiwa kita. Kau tak ada makna, tuan-tuan sebut Allah, sebut Muhammad Rasulullah, tak ada makna kau di hati. Kalau tak ada makna, cuba tuan-tuan sebut pada orang yang tak setuju tu, tuan-tuan sebut B-A-B-I pada dia, ada makna tak? Tak percaya. Kalau sebut, cuba tuan-tuan panggil dia. Nama dia molek-molek si fulan bin si fulan, cuba tuan-tuan pergi panggil dia B-A-B-I. Kalau dia marah, apa marahnya, ni nama je ni. Tak ada apa pun ni B-A-B-I ni nama ya. Habis tu kenapa nampak action bertindak marah tak puas hati, merah muka, merah telinga dan sebagainya. Sebab nama je ni, bukan aku bawa haiwan tu pada engkau pun. Nak beritahu nama ni ada kesan dalam hidup. Ada kesan pada jiwa. Begitulah nama Muhammad. Sebut Muhammad, dia akan memberi kesan pada jiwa kita. Ni manusia ni, kalau ada dalam jiwa kita, walaupun dia makhluk, tapi sebab inilah satu-satunya manusia yang paling istimewa di sisi Allah. Tak percaya tuan-tuan pergi akhirat nanti, semua sekali hak Nabi belaka. Nanti kita pakai pergi akhirat nanti belaka ni. Tak ada seorang pun duduk atas dunia ni kekal sampai ujung, tak ada. Dia akan mati belaka. Pergi di akhirat, start bangkit akhirat, semua hak Nabi belaka. Tak ada Nabi Adam, tak ada Ibrahim, tak ada Musa, tak ada Isa. Semua tak berani belaka. Siapa boleh bagi syafaat untuk mula bicara? Baginda Nabi Muhammad. Dialah satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan di akhirat untuk mula bicara. Lepas tu tuan-tuan gilah berjalan, gi ke depan lagi, nak sapa ke titian sirat, ataupun riwayat selepas daripada titian sirat, ada haud Nabi, ada telaga Nabi. Tuan-tuan carilah yang mana yang Allah Ta'ala tak beri pada Nabi. Hatta sebelum ada Nabi dah ada nama Muhammad. Ni kata hidup dunia akhirat ni untuk Muhammad. Ada Muhammad, maka ada cinta daripada Allah Ta'ala, walaupun dia tu makhluk Allah. Tapi kalau ada harta dalam hati kita, harta tersebut, jawab dia, menyebabkan Allah Ta'ala murka pada kita. Ini yang nak dibuang ni. Sebab baginda Nabi tak ajar kita memiliki harta sampai tahap kita jadi orang yang alpa dan lalai daripada menggapai cinta dan redha Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak nak hub, dia nak harta saja. Harta saja tak apa. Ada harta buh dalam poket, ada harta letak tangan, tak apa. Sebanyak mana pun tak apa, berbilion pun tak apa, asal dia tak buh dalam bentuk hub di hati. Dia senang nak keluar. Bila duduk di tangan, dia senang keluar. Bila duduk dalam poket, dia senang nak ambil bagi. Tapi bila hiduplah hati dalam bentuk cinta, maka dia akan susah untuk keluar. Tu hubbul mal, cintakan pada harta. Sebab tu Allah Ta'ala sebut,
Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata wal baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihat tu yang akan kekal bersama dengan kita lepas daripada putus nafas. Lepas daripada putus nafas, dia duk ada lagi sekali dengan kita. Apa benda? Amal soleh. Antara yang dah sebut dah sebelum ni termasuklah apa yang kita duk buat tu. Semayang waktu semayang fardu 5 kali sehari tu, tu termasuk di antara baqiyatus salihat. Antaranya apa lagi yang dihurai dalam kitab ni? Iaitu kalimah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni di antara huraian para ulama berkenaan dengan maksud al-baqiyatus salihat. Yang ni kekal. Duk sekali dengan kita sehinggalah sampai kita ke akhirat. Kata Allah, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang ni yang disebut oleh yang diriwayatkan dalam satu hadis, ada orang hadiahkan kepada keluarga baginda Nabi kaki kambing. Kaki kambing, seekor kambing dihadiahkan kepada Nabi. Bila disampaikan hadiah tersebut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah pun ambil pergi bagi pada orang lain belaka. Simpan satu je bahagian, iaitu bahagian yang Nabi suka, iaitu bahagian kaki depan kambing tu. Yang tu bahagian yang Nabi suka. Dalam kitab Syama'il pun tuan-tuan baca akan temulah tempat bahagian yang paling Nabi suka, sebab kawasan tu kawasan daging dia lembut, senang hancur. Jadi kata Aisyah, bila Nabi tanya tentang kambing yang dihadiahkan tersebut, kata Aisyah, habis dah aku bagi belaka dah kepada orang, kecuali yang tinggalnya ialah kaki kambing ni lah. Maka Nabi kata sebenarnya Nabi betul apa yang Aisyah faham. Aisyah faham ni macam kita faham lah, fahaman kebendaan. Kita lebih dahsyat daripada Aisyah faham lagi lah. Nabi betul. Sebenarnya apa yang engkau bagi itulah yang tinggal untuk kita. Yang ada di kita ni lah sekarangnya yang belum tentu lagi jadi hak kita. Sebab bila kita ambil, kita masak, kita makan, kadang-kadang dia tak jadi apa pun, jadi najis je lah. Tapi yang kita tinggal pada orang, kita dah bagi pada orang, sebenarnya yang itulah yang kita punya. Sebab apa? Tersimpan dalam bentuk pahala. Kita tak mikir gitu. Ada banyak di rumah kita sebut dah minggu dalam bulan lepas. Pakaian-pakaian yang molek-molek lagi. Kain-kain yang orang bagi hadiah pada kita, molek-molek duduk dalam kotak lagi, tak buka-buka pun. Sebab apa? Kita pun tak habis nak pakai dah. Tapi bila orang rumah tanya, tak nak bagi ke pada orang-orang ni? Kain banyak ni, tak pakai-pakai dah pun. Hadiahlah pada siapa-siapa yang memerlukan kain sarung ni. Anak-anak pun tak pakai dah. Usia generasi baru ni mana pakai kain sarung dah. Dia pakai seluar trek je mari masjid. Gitu contoh mudah. Oh, bila bunyi gitu, mari sayang lalu nak bagi. Biarlah kita nak pakai ni. Biar nak pakai, padahal tak pakai-pakai pun. Tapi disebabkan ada hub, cinta kepada benda tu, bila bunyi nak bagi je, padahal kalau bagi, yang tu sebenarnya tersimpan untuk kita. Tapi sebab formula kita ataupun sifir kita adalah dunia. Bila kita bagi, ibaratnya bagi kita hilang. Padahal dia tak hilang, dia ada dalam bentuk simpanan di akhirat. Pahala tersimpan di akhirat. Benda tu zahir je tak ada di kita, tapi pahala kita dah simpan ibaratnya di akhirat. Supaya menyimpan dalam bank lah, tak ada lah duit di tangan kita. Tapi ada tak benda tu? Ada, tersimpan lah. Bagaimana tersimpan di akhirat. Baik. Sambungnya ialah hadis ayat yang Allah Taala sebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayat ni serupa dengan ayat sebelum ni. Allah Ta'ala susung letak harta dulu, lepas tu bawa mari anak. Sebab apa? Sebab harta umum. Semua orang ada harta, walaupun sedikit. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ketahui olehmu bahawa segala harta. Semua orang ada harta. Kalau tanya dalam masjid ni, ada tak yang tak ada harta? Semua ada. Walaupun RM10, kira ada tu harta. Walaupun RM5, kira ada tu harta. Tapi anak tak semua orang ada. Allah Ta'ala sendiri mengesahkan dia.
Allah Ta'ala sendiri memang kata gitu. Dia tetapkan dah gitu. Ada yang aku jadikan dia ada anak, ada yang aku jadikan dia aqimah. Maknanya aqim ni mandul ni adalah anugerah daripada Allah. Mandul ni adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Wa yaj'alu man yasha'u inatha wa yaj'alu man yasha'u adz-dzukur. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku jadikan dia aqimah. Maknanya aqim ni, mandul ni adalah salah satu daripada anugerah Allah Ta'ala. Gitu. Jadi anak ni tak semua orang ada. Bila anak ni tak semua orang ada, maka Allah Ta'ala susung letak selepas daripada harta. Dua-dua ni kata Allah Ta'ala fitnah. Di fitnah tu tak salah. Salahnya natijah bila ada. Bila kita diuji dengan harta, bila kita diuji dengan anak, apa berlaku pada kita? Gagal ke berjaya? Kalau gagal, situ adalah natijah dia. Yang tak betul ataupun betul. Kalau berjaya, betul. Kalau tak berjaya, tak betul. Di fitnah, tak ada apa-apa. Macam peksa tak salah. Lepas itu kita fail tu. Fail tu sebab natijah kita yang malah mengaji dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tutup. Wa annallaha indahu ajrun azim. Tu harta benda dan anak pinak adalah zina. Maka Allah Ta'ala kata di sisinya ada ajrun azim. Ada pahala yang besar. Ada syurga yang luas. Ada anugerah yang hebat-hebat di sisi Allah. Semua tu adalah lebih baik bagi kamu. Tu andai kamu tahu di akhirat nano. Di akhirat sana. Baik. Habis itu akan datang dua. Kita boleh gabung tu. Hubbul jah dengan hubbur riyasah. Biasa dalam kitab tasawuf dia gabung tu dua tu. Cuma sini dia bilang berasingan saja, pendek-pendek. Hubbul jah, hubbur riyasah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.